Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya, Muhammad Shah Musa. Ekonomi negara menunjukkan pertumbuhan positif dalam semua sektor sejak negara memasuki fasa peralihan ke endemik. Situasi itu turut memberi kelegaan kepada pemain industri pelancongan yang merupakan antara sektor penyumbang utama keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata negara menerima kemasukan lebih 600,000 warga asing sejak pintu sempadan dibuka 1 April lalu. Daripada jumlah itu, 93.8% atau 567,025 orang adalah pelancong. 2 juta pelancong asing disasar masuk ke negara ini dengan pendapatan 8.6 bilion ringgit tahun ini. Hubungan dengan itu, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 230 juta ringgit dalam Belanjawan 2022 di bawah Pelan Pemulihan Pelancongan yang memberikan manfaat kepada penggiat seni, budaya dan warisan di bawah sektor pelancongan. Bila berucap di Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Aidilfitri 2022 dekat Jambatan Angkat Kuala Nerus, Terengganu. Sementara itu, MRTM Aidilfitri 2022 berlangsung lancar dengan dihadiri keluarga Malaysia tanpa mengira kaum dan latar belakang. Tidak ketinggalan, warga emas dan kanak-kanak juga kelihatan hadir setelah 2 tahun tidak dapat meraihkannya akibat pandemik COVID-19. Majlis begini memang bagus dilaksanakan setelah 2 tahun kita tak dapat beraya. So, buat pula dekat Pantai Timur, Terengganu. So, memang best lah dapat datang majlis macam ni. Ini adalah majlis yang sangat baik sebab kita ada peluang untuk bersatu padu untuk menjadi negara yang maju. Suasananya nampaknya boleh tahan kat semua rakyat Terengganu pun mari. Semuanya maknanya untuk rakyat Terengganu ni baguslah untuk macam ni, program macam ni. Terdahulu, Perdana Menteri petang tadi dalam lawatan seharinya ke Terengganu diraikan dalam Majlis Rumah Terbuka Anjuran Badan Perhubungan UMNO Negeri. Kehadiran beliau disambut barisan kepimpinan UMNO Terengganu. Datuk Seri Ismail Sabri meluangkan masa kira-kira sejam setengah di rumah terbuka ini sekaligus menyantuni hadirin. Terima kasih kepada Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, khususnya yang berhormat Datuk Seri Dr. Rahmat Said kerana menjemput saya ke program ini. Program saya nampak meriah, cukup mesra dan ini jelas menunjukkan perpaduan di dalam UMNO Terengganu. Majlis disertai kira-kira 1,000 ahli UMNO pelbagai peringkat, Komponen Barisan Nasional, Kepimpinan Mubarak Terengganu serta veteran UMNO negeri. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ismail Sabri berkata pegawai khas beliau Dr. Kamaruzaman Yusof adalah seorang yang berpengalaman dan memiliki kepakaran. Menurut Perdana Menteri, jika terdapat pihak yang tidak berpuas hati dengan pelantikan pensyarah Universiti Utara Malaysia UUM itu, tidak bermakna beliau akan mengikut apa yang diperkatakan mereka. Saya memilih orang yang saya fikirkan layak. Jadi kalau parti lain memikirkan tidak layak, tidak bermakna saya akan mengikut apa yang disebut oleh parti-parti lain. Jadi kita telah buat penilaian, dia layak dan saya ambil dia. Pengesahan beliau itu menjawab persoalan yang dibangkitkan sama ada penganalisis politik dan pensyarah itu telah dilantik sebagai pegawai khas kepada Perdana Menteri atau sebaliknya. Ia susulan kaitan nama beliau dengan acara simposium pengantarabangsaaan bahasa Melayu yang akan disempurnakan Perdana Menteri pada Ahad ini. Keluarga Malaysia diseru untuk bangkit mengecam kekejaman Zionis terhadap Palestin. Perdana Menteri menegaskan sokongan tersebut bukan berlandaskan agama semata-mata, malah bertujuan mengembalikan hak dan maruah rakyat Palestin. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, setiap individu bertanggungjawab untuk bertindak atas dasar kemanusiaan apabila melihat suatu kaum atau bangsa di sesebuah negara ditindas. Menurutnya, Malaysia memandang serius isu kekejaman terhadap umat Islam di Palestin dengan terus menyokong dan memainkan peranan demi kesejahteraan umat Islam.
Malah pendirian Malaysia mengenai perkara itu telah ditegaskan Perdana Menteri pada sidang kemuncak khas ASEAN Amerika Syarikat yang dipengerusikan Presiden Joe Biden di Washington DC baru-baru ini. Teks ucapan beliau dibacakan penasihat khas kepada Perdana Menteri Datuk Seri Jamil K. Baharom pada perasmian sidang kemuncak ulama 2022 di Sepang. Malaysia juga satu-satu negara yang membangkitkan isu ini secara jelas. Kekejaman terhadap rakyat Palestin perlu dihentikan. Malah Malaysia sangat memandang serius tentang pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Sidang Kemuncak Ulama 2022 yang dijulung kali diadakan menghimpunkan 150 ulama dan cendekiawan dari seluruh dunia bagi membincangkan tema perpaduan asas pembebasan Al-Aqsa. Kerajaan menerusi Kementerian Pertahanan akan membina sebanyak 12,733 unit rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera RKMAT. Ia membabitkan 5 fasa mulai tahun depan hingga 2030. Setiap rumah akan dibina mengikut spesifikasi terkini dan dilengkapi perabot. Beberapa fasiliti awam akan dibangunkan di kawasan perumahan, antaranya taman permainan, surau, dewan serbaguna dan gelanggang sukan. Saya akui ada RKMAT yang kita perlu segera dinaik taraf. Saya juga tahu masih ada sebahagian anggota yang perlu menyewa di luar dengan bayaran yang jauh lebih tinggi daripada allowance perumahan yang diterima secara bulanan. Atas sebab-sebab inilah tekad saya untuk mengusahakan kediaman yang lebih baik kepada lebih ramai anggota ATM dan ahli keluarga semakin kuat. Agenda pembangunan RKMAT itu merupakan salah satu program utama yang akan dilaksana di bawah rangka tindakan perumahan 3.0 bertujuan memelihara kebajikan anggota ATM, veteran ATM dan warga Kementerian Pertahanan. Turut dilaksana program penyelenggaraan dan naik taraf rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera Malaysia daripada 2 unit kepada 1 unit. Pelaksanaannya bertujuan menambah keluasan rumah dan bilangan bilik tidur serta bilik air sekaligus meningkatkan keselesaan penghuni. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi akan berbincang dengan Kementerian Kewangan berhubung cadangan mengurangkan cukai ekspor minyak sawit Malaysia. Kadar cukai yang dicadangkan di antara 4 dengan 6% berbanding kadar semasa 8%. Menterinya Datuk Zuraida Kamaruddin menerusi satu kenyataan berkata turut dibincangkan cadangan melambatkan pelaksanaan mandat biodiesel Malaysia. Ia bertujuan membantu memenuhi permintaan global di tengah-tengah kekurangan minyak makan. Beliau turut menggesa pemain industri untuk menumpukan perhatian kepada pemboleh ubah pasaran yang mampu mencetuskan ketidaktentuan harga. Ini termasuk dasar ekspor Indonesia, pemulihan pengeluaran minyak sawit Malaysia, dasar biodiesel pelbagai negara, konflik Rusia-Ukraine serta cuaca di Amerika Syarikat dan Amerika Selatan. Beliau menambah kementerian akan terus memantau situasi terkini perubahan dasar Indonesia bagi memastikan industri sawit Malaysia terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Bagi membantu individu yang mempunyai kekangan untuk mendapatkan rawatan pemulihan dadah, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK memperkenalkan perkhidmatan rawatan pemulihan bergerak MRT di fasiliti AADK. Langkah itu penting bagi memastikan penagih benar-benar pulih dan tidak kembali mengambil dadah. Ini adalah sesuatu program rawatan dan pemulihan AADK yang baru. Kalau dahulu kita hanya menunggu supaya klien datang kepada kita, tapi kali ini ianya kita cuba untuk mendampingi ataupun nak menyantuni atau nak pergi berjumpa dengan klien di tempat mereka. Kalau dahulu kita juga tunggu daripada klien yang datang daripada penjara. Kali ini kita nak ke penjara dahulu. Ini semua adalah sesuatu yang kita lakukan berbeza daripada program-program yang telah pun dirancang sebelum ini.
Bila berucap pada Majlis Pelancaran MRT AADK di Kajang, Selangor, lebih 15,000 klien AADK dilapor selesai menjalani rawatan pemulihan setiap tahun. Bagaimanapun, kadar klien yang pulih sepenuhnya hanyalah sekitar 65% dengan anggaran 5,877 klien kembali menagih dadah. Antara faktornya terpengaruh dengan kawan-kawan, pandangan serong masyarakat dan kurang mendapat sokongan daripada keluarga. Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyasarkan untuk membantu 25,000 wanita di seluruh negara melalui program Wanita Bangkit at KPWKM sehingga akhir tahun ini. Menterinya Datuk Seri Muhammad Harun memberitahu sejak dilancarkan tahun lepas 17,125 usahawan wanita terutama ibu tunggal, siri rumah dan golongan orang kurang upaya OKU telah berjaya menikmati manfaat di bawah program berkenaan. Dan program ini akan diteruskan tidak terhenti bukan saja waktu COVID hari itu pandemik, tapi akan diteruskan sebab kita tengok sekarang ini bila ekonomi alhamdulillah semakin meningkat, peluang-peluang juga ada semakin meningkat, jadi kita perlu untuk membantu mereka-mereka. Jadi walaupun mereka ni suri rumah, tapi mereka juga boleh menjana pendapatan daripada rumah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kursus pembimbingan perniagaan yang dihadiri peserta program Wanita Bangkit at KPWKM Terengganu di Kuala Terengganu. Rancangan Tebatan Banjir Sungai Jelai bakal dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir sekitar Johor Negeri Sembilan. Bagaimanapun, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Insinyur Dr. Zainal Ujang memaklumkan bagi tindakan jangka pendek RM173,545 telah diperuntukkan bagi program pemeliharaan Sungai Batang Jelai bagi mengurangkan risiko banjir di Kampung Kabung yang bermula 17 Mei lepas. Kerja-kerja pengorekan sungai, pembersihan sungai sedang berjalan bermula pada 17 Mei yang lalu dan ada banyak lagi kerja-kerja yang akan kita laksanakan khususnya untuk melebarkan kawasan-kawasan yang sempit membolehkan aliran mengalir dengan terusnya. Batang Jelai ini adalah hulu kepada Sungai Muar. Berakhir dengan Sungai Muar. Jadi kita pastikan yang kawasan sini kawasan yang tidak mengalami masalah dari segi banjir dan yang berlaku ialah bukan saja banjir tapi banjir lumpur. Beliau berkata demikian pada lawatan kerja bagi meninjau kawasan terkesan banjir di jajaran Sungai Jelai, Inas Johor. Jadi kita bersetuju, kita menegaskan bahawa Malaysia minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Zoo Negara mengesahkan tiada harimau terlepas dari premisnya susulan tular insiden haiwan itu dikatakan dilihat di sebuah kawasan perumahan di Kemensahaid Hulu Kelang. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya CP Muhammad Farouk Ishak bagaimanapun berkata polis dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan telah berusaha menjejaki haiwan itu namun gagal kerana maklumat yang diperoleh tidak lengkap. Katanya dalam satu kenyataan, seorang pengawal keselamatan yang didakwa terserempak dengan harimau itu tidak dapat dikesan sehingga kini dan tiada maklumat lanjut diperoleh berhubung individu terbabit. Justru bagi menjamin keselamatan penduduk, katanya, polis mempertingkat rondaan sekitar tempat kejadian. Menurutnya, Perhilitan juga berada di tempat kejadian dalam usaha mengesan harimau terbabit namun setakat ini tiada sebarang laporan polis diterima berhubung insiden itu. Tular di media sosial dan aplikasi WhatsApp hari ini bahawa seorang pengawal keselamatan warga asing telah terserempak dengan haiwan liar itu berdekatan tiang lampu di Kemensahaid.
Lebih 12,000 ekor lembu dijangka diimport dari Thailand menjelang perayaan Aidiladha tahun ini. Kerajaan memberi jaminan lembu yang dibawa masuk dari negara itu bebas daripada penyakit kulit kental LSD serta penyakit kuku dan mulut FMD. Lembu import dari Thailand perlu melalui proses kuarantin dan disahkan bebas daripada penyakit berkenaan sebelum diedarkan ke seluruh negara. Tapi dengan syarat yang pertamanya, dengan syarat yang ketat. Dengan kerjasama daripada kerajaan Thailand, yang pertamanya mereka boleh mengesahkan bahawa lembu-lembu yang kena bawa masuk ni untuk korban dan juga untuk tujuan lain telah bebas daripada LSD dan penyakit-penyakit lain juga, macam penyakit HFMPD itu, mulut dan kaki dan mulut. Dan sebelum masuk, untuk sembelihan, kita akan kuarantin selama 28 hari. Itu tujuan lain, susu dan lain-lain 35 hari. Pada 7 Jun 2021, Jabatan Perkhidmatan Veteriner JPV Malaysia menggantung sementara import lembu dan kerbau dari Thailand mengambil kira risiko penularan LSD yang dilaporkan di lebih 41 wilayah di Thailand. Larangan import bagaimanapun ditarik balik pada 15 Mac lalu selepas JPV Malaysia mengadakan beberapa siri perbincangan dengan pihak berkuasa Thailand, juga menambah baik peraturan dan prosedur import. Pemergian bapa tersayang pada hari terakhir peperiksaan tidak menjadi penghalang bagi Na Yong Sik untuk melakar kejayaan apabila dinobat sebagai penerima hadiah pingat emas Chancellor. Kejayaan itu ditempa graduan ijazah sarjana muda kejuruteraan berusia 24 tahun itu pada upacara convocation ke-59 Universiti Sains Malaysia USM pada Jumaat. Yong Sik sebaliknya menjadikan kehilangan bapanya Na Chun Sheng akibat COVID-19 sebagai pembakar semangat untuk menamatkan pengajiannya. I made it in time before they send off his body lah. Yeah, but I also made it in time to actually I also did my exam on that day. It was a evening paper, I think about 3 p.m. So I still managed to complete it because I felt my father wanted me to complete it. So it was just a message that I feel that my dad told me lah. Just complete it. You're already there at the finishing line. Yeah. Turut hadir penerima anugerah pelajaran diraja Syazwan Izman Syarul Nizam. Untuk rekod, seramai 6,706 graduan akan menerima ijazah masing-masing pada upacara convocation ke-59 USM yang akan berlangsung pada 21 Mei hingga 31 Mei ini. 43,929 barang tiruan disita Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KP dan HCP menerusi serbuan yang dibuat ke atas 4 buah stor penyimpanan di sebuah pusat pemborong terkemuka di Kuala Lumpur. Jumlah sitaan bagi keempat-empat premis itu bernilai lebih RM1 juta. Pengarah KP dan HCP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Arifin Samsudin berkata semua stor berkenaan diserbu pada Selasa lalu selepas resikan dilakukan selama 2 minggu. 4 premis yang kita serbu ini telah kita dapati menjual barang tiruan ini secara atas talian kepada pelanggan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi pemilik premis ni dia ada kedai di kompleks berkenaan, cuma dia tak pamerkan barang berjenama kerana dia takut dihidu oleh pihak kita lah. Di mana penjualan terus hanya dibuat kepada pelanggan tetap dan hanya dikenali oleh pekerja dan pemilik premis berkenaan. Dalam operasi itu juga 2 warga tempatan yang merupakan pemilik dan pekerja stor turut ditahan dan kes berkenaan disiasat di bawah Akta Cap Dagangan 2019 bila bercakap dalam satu sidang media di Kuala Lumpur. Di Perak, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri menyita pakaian dan kasut berjenama tiruan yang dianggarkan bernilai RM34,410. Pengarahnya Saifulizan Kamarul Zaman memaklumkan serbuan dilakukan ke atas sebuah premis kediaman di Taman Cempaka Ipoh.
Hasil pemeriksaan KPDHP menahan seorang lelaki tempatan lingkungan umur 50-an yang mengaku sebagai pemilik premis tersebut. Lelaki terbabit disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Cap Dagangan 2019. Kes disiasat di bawah Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019. Mayat lelaki yang dikhawatiri lemas dihanyutkan arus ketika mandi bersama isterinya di Pantai Penunjuk Kijal di Kemaman ditemui dua pemancing petang tadi. Mangsa Ahmad Karib Abdul Kadir ditemui kira-kira pukul 2.10 petang tadi, manakala isterinya Rokiah Abdul Rahman 59 tahun masih belum ditemui setakat ini. Timbalan Ketua Polis Daerah Kemaman Deputi Superintendent Muhammad Haki Hasbullah berkata kedua-dua mangsa yang berasal dari Temerloh Pahang dikatakan datang ke pantai berkenaan untuk bercuti bersama 4 orang lagi anaknya. Berdasarkan kepada pergerakan arus dan pasan surut air laut, kita yakin dan percaya mayat, nak kata mayat tak, maknanya mangsa kedua berada hampir sama dengan lokasi mangsa pertama dijumpai. Menurut beliau, kehilangan mangsa disedari seorang anak mereka kira-kira pukul 5 pagi sebelum memaklumkan kepada bomba mengenai kejadian itu. Susulan laporan tersebut, satu operasi mencari dan menyelamat SCR dilancarkan dengan melibatkan kekuatan seramai 68 orang anggota terdiri dari bomba, PDRM, Maritim Malaysia, Rela dan turut dibantu oleh nelayan tempatan. Cubaan masuk 4 pendatang asing tanpa izin parti gagal selepas ditahan di Tanjung Pengelih, Kota Tinggi, Johor semalam. Kesemua mereka ditahan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bersama seorang tekong warga tempatan. Kenyataan bahagian komunikasi strategik Markas Pemerintahan Armada Barat menyebut penahanan kesemua mereka akibat menceroboh negara ini melalui jalan laut yang tidak diwartakan. Pihaknya mengesan kehadiran bot mencurigakan dari Pasir Gudang menuju ke Tanjung Pengelih dipercayai lokasi mendaratkan parti berkenaan. Kesemua mereka berusia 20 hingga 40 tahun ditahan untuk tindakan lanjut. Kedah mencatatkan sebanyak 419 kes baru penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD pada Minggu Epidemiologi ke-19 berbanding minggu sebelumnya. Ia merupakan peningkatan 317 kes atau 310%. Esko Kesihatan Negeri Datuk Dr. Hayati Osman berkata satu kluster baru dilaporkan melibatkan sebuah tadika di daerah Yan. Kes-kes lain adalah sporadik iaitu tiada kaitan yang dapat dikesan dengan kes-kes lain atau kes sebelumnya. Kebanyakan kes yang dilaporkan menunjukkan gejala ringan dan diberikan rawatan pesakit luar. Namun tiada kes dilaporkan mempunyai komplikasi teruk atau memerlukan rawatan intensif. Beliau menambah, setakat 14 Mei lalu, 1,435 kes HFMD dicatatkan di Kedah berbanding tempoh sama pada 2019 dengan 720 kes direkodkan sekaligus peningkatan sebanyak 99.3%. Kita mulakan dengan perkembangan Sukan SEA ke-31 di Hanoi, Vietnam. Kontingen negara boleh menarik nafas lega selepas berjaya menyempurnakan misi meraih 36 pingat emas di tamasya itu. Sukan menembak dan karate masing-masing membutirkan satu pingat emas yang tadi sekaligus melengkapkan hari yang ceria buat kem negara. Emas ke-35 disumbangkan Nurul Syasha Nadiah Muhammad Arifin dalam cara 10 meter air pistol wanita. Pusat latihan Sukan Nasional Hanoi menjadi saksi kebangkitannya di pertengahan pusingan untuk menewaskan penembak Thailand dan tuan rumah Vietnam. Tanpa pengalaman luas, Syasha mencipta kejutan memenangi pingat emas acara tersebut pada penampilan sulungnya di Sukan SEA siang tadi. Syasha berjaya menampilkan aksi konsisten dalam setiap bidikan untuk mengumpul 239.3 mata.
Ia merupakan emas kedua disumbangkan skuad menembak kebangsaan selepas Jonathan Wong turut membutirkan emas dalam acara 10 meter air pistol lelaki semalam. Sementara itu, emas ke-36 negara hadir menerusi skuad karate yang mengungguli acara komite berpasukan lelaki menewaskan Indonesia 3-0. Ketiga mata Malaysia disumbangkan R. Shamendran, S. Prem Kumar dan Surya Sankar. Karate menyumbangkan 4 peringkat emas keseluruhan di Hanoi sekaligus berjaya mengatasi sasaran yang dibuat oleh Persatuan Karate Malaysia MAKAF sebanyak 3 emas. Kali terakhir Malaysia memenangi peringkat emas acara komite pasukan lelaki adalah pada Sukan SEA edisi 1993 di Singapura. Perkembangan sukan badminton, 4 wakil negara termasuk pemain perseorangan Lee Zijia mara ke separuh akhir sangan terbuka Thailand. Zijia mara ke separuh akhir selepas menewaskan pemain Indonesia Shesar Hiren Rustavito 21-10, 14-21, 21-16 dalam tempoh 56 minit. Menantinya adalah rakas negara Liu Darren yang berjaya mengalahkan wakil China Zhao Junpeng 21-10, 19-21, 21-19 dalam tempoh hampir sejam. Turut mara ke saingan separuh akhir gandingan bergu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia Soh Woo-yik selepas menang straight sets ke atas juara Olimpik Tokyo 2020 Li Yang Wang Chilin 21-17, 21-10. Diikuti bergu wanita negara Perlitan M. Tinah yang turut berjaya mengejutkan pilihan keempat kejohanan dari Jepun Yuki Fukushima Sayaka Hirota 24-22, 21-12. Nasib berbeza pula dialami dua lagi wakil negara iaitu bergu campuran Goh Sun Huat, Chevon Lai dan bergu lelaki Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani yang terkandas di pusingan suku akhir. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Muhammad Syah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam.